Hai geng, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama dengan Joe dalam channel kita Buat Dia. Kita ada dekat M Boutique Hotel Ipoh. So, Joe ada sikit projek dekat dalam hotel ni. Sebenarnya macam ni, Joe, kita dapat penaja untuk kita buat dia. Ni dia, M Boutique Hotel. So, kalau tuan-tuan datang dekat Ipoh ni, tuan-tuan cari M Boutique Hotel. So, Joe dipahamkan hotel ni sangat best. So, kita ada sikit je projek kat dalam ni. So, kita ada projek unboxing. Jadi kalau boleh tuan-tuan datang ke Ipoh, jangan lupa singgah M Boutique Hotel. Okay, let's go, ikut Joe. Jom. Joe sekarang berada di M Boutique Hotel Station 18. So Joe nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada M Boutique Hotel Station 18 Ipoh ni. Kalau tuan-tuan datang sini jangan lupa menginap kat sini. Memang hotel ni sangat-sangat best. Hotel berkonsepkan klasik sikit. Alright. Tapi kita bukan nak cerita pasal hotel sebenarnya. Kita tetap nak cerita pasal, kita nak unboxing sebenarnya. So sebelum tu Joe simpan kita sebenarnya kita nak unboxing. Ini dia. Kita ada satu player, Android player, nama dia Stinger. Yang ini Joe bawa ni 10.1 inch, 10.1 inci Android player, 2GB RAM dengan 32 GB internal memory kan. Alright, tapi bila tuan-tuan beli sekali dengan reverse camera, ini reverse camera AHD, analog high definition punya reverse camera. Kalau tuan-tuan beli ni tak silap Joe harga dalam 610, tapi kalau tuan-tuan beli sekali dua baru 650. So package tau. Lagi baik tuan-tuan beli sekali dengan dua-dua sekali, dengan reverse camera sekali. Dan kepada tuan-tuan, kalau kata tuan-tuan beli, ada t-shirt daripada Stinger tau, daripada Stinger dengan stiker. Alright, so jangan lepaskan peluang. Yang ini Joe difahamkan selagi stok masih ada. Alright, so jangan buang masa, kita nak unboxing, lepas tu kita nak review player ni. Alright, kita tak nak buang masa banyak-banyak, kita tak nak video terlampau panjang sangat kan. Bila video terlampau panjang nanti orang mungkin bosan bila kita tengok kan. Joe ringkaskan sikit cerita ni. Tapi untuk video kali ni Joe takkan buat installation, cuma Joe akan review. Sebab installation Joe akan letak link video-video lain yang pernah Joe buat sebelum ni kan. Joe ada buat installation, nanti Joe akan letak, tuan-tuan boleh rujuk video-video yang ada sebelum ni. So Joe nak buat unboxing. Kita nak buat unbox apa ada dekat dalam kotak ni. So player ni player ni 32GB internal memory dengan 2GB dia punya RAM. So pada Joe cukup kot 2GB dah. 2GB punya RAM jarang lah untuk player ni berlaku orang kata selalu hang ke apa. So bukan jadi masalah yang terlalu besar. Bismillahirrahmanirrahim. So packaging yang agak cantik juga. Ada spine kat sini. Okey, ni dia tuan-tuan. Ini yang benda yang utama lah. Benda utama dia ni skrin 10.1 inci. 10.1 inci punya skrin ni sebenarnya kalau kata tuan-tuan pasang kat kereta dah sangat-sangat puas dah tengok sebenarnya kan. Right, ni Joe buka kan. Ini dia 10.1 inci. So Joe dipahamkan player ni didatangkan sekali dengan SIM punya slot. Ini kelebihan. Ada tak SIM punya slot, kita akan cari kat dalam ni. Alright. Okey, kita nak buka skrin ni. So bila Joe buka ni, okey. So ini selapis. Oh, bila dah buka selapis, sebenarnya bila tuan-tuan dah buka selapis, ada selapis lagi tuan-tuan. So dia memang jaga sangat kualiti skrin ni, tak nak bercalar kan. So dia dah letak dua lapis. Kalau tuan-tuan perasan skrin memang sangat cantik. Alright. Dekat belakang ni sangat mudah.
Kalau tuan-tuan perasan semua jenis jenis plug saja, so tak ada sangat rumit ke apa ke semua. Okey, so dia sama je dengan player-player Android lain, cuma ada sedikit kelebihan. Kalau Joe perasan dekat sini ada dua port untuk GPS punya signal punya port, tapi sebenarnya ini bukan signal untuk port untuk GPS. Ini 4G antena. Okey, ini 4G antena. Yang ini GPS. Ini yang kita nak tahu. Kan, nampak tak? Dia nampak Yang ini bahagian untuk 4G punya receiver. Alright. Tapi Joe nak tahu juga kan dekat mana, macam mana pasang, nanti kita akan tengok lah. Alright. Kita nak teruskan lagi video kita ni. Kita nak tahu apa ada dekat dalam ni. Kalau tuan-tuan buka je di dalam ni, so sebenarnya ada macam-macam tuan-tuan. Yang ini Jody fahamkan, ini 4G antena, 4G untuk receive data, sebab kita pakai SIM kan. Kelebihan player ni dia boleh masukkan SIM data. So yang ini dia punya 4G antena. So kita buka dan kita akan review satu persatu barang dia. Okey, ini 4G antena, and then lepas tu dekat sini dah ada bagi kabel. Ini segala-gala macam kabel semua dekat dalam ni, semua plug and play saja, tapi kita tak guna. Ini main kabel sebenarnya, main kabel yang akan menunjukkan power ke apa semua akan masuk dekat sini, kontrol apa semua akan masuk, tapi kita tak guna sebab kita akan gunakan PMP punya wire. So kalau boleh nanti tuan-tuan boleh dapatkan untuk PMP, bergantung kepada model-model kereta yang tuan-tuan guna lah. Okey, tapi Joe tak sini, nanti kita akan guna PMP macam video-video yang Joe tunjuk sebelum ni. Okey, ini pula wire untuk reverse camera dekat belakang player tu. Nanti Joe akan tunjuk belakang player cara pemasangan dia. Tapi kita ada wire lain kat sini, tapi kita tak guna wire ni sebab kita guna PMP. Cara mudah kita akan pasang menggunakan PMP saja, macam video-video Joe buat sebelum ni. Ini akan sambung dengan reverse camera belakang lah. So ini satu lagi wire dan Joe akan buka lagi. Okey, ini USB. Dia ada dua selalunya. Bila dalam player ni selalunya ada dua USB. Dua USB untuk kita cucuk pendrive. Okey, sekejap Joe cari lagi. Okey, ini dua wire yang kita akan cucuk dekat belakang player, yang kita boleh masukkan pendrive ke apa semua dekat dalam ni. Okey. Okey, ni Joe letak sini. Ada lagi satu wire. Ini pun wire yang kita akan cucuk kat belakang. Ini sebenarnya wire untuk komponen in out tau sebenarnya, komponen in out. Okey. Yang ini nampak tak dia ada tulis F-cam. Ini front camera. Kalau kita nak pakai kamera depan so kalau kita nak pakai kamera depan, ini front camera. Yang ini video out kalau kata kita nak pakai roof monitor ke apa kan. Dan yang ini apa? Ini mikrofon. Kalau kata kita jenis suka berhibur dalam kereta nak menggunakan mikrofon, ini mikrofon in dan jack saja mikrofon tu dekat dalam ni. Alright. Dan seterusnya ada aux in apa semua. Ini RCA. Ni dia RCA left, RCA out. Okey, kalau yang guna woofer, guna amp ataupun woofer ke apa ke, so ini wire RCA. Dan selebihnya ada banyak lagi lah kat belakang ni semua Joe akan letak kat belakang. Nanti kita akan tunjuk macam mana cara pemasangan dia. Okey. Alright, ini satu wire. Banyak juga wire dia bagi ni sebenarnya. Dan yang terakhir sekali, dan yang terakhir sekali, ini wire untuk kita cucuk dekat belakang untuk kita masukkan SIM. Ini yang istimewa lah. Kalau kata tuan-tuan memang nak menggunakan data, so kita tak ada wifi, kita tak ada portable wifi, so kita guna yang ini saja. Okey. Okey, ni cuba buka. Okey, ni dia. Dan SIM tu tuan-tuan masuk dalam ni. Okey, tuan-tuan letak SIM, lepas tu tuan-tuan lock dia. Alright, settle. Dan kita akan cucuk kat belakang ni. Okey, ini barang-barang yang dibagi dekat dalam kotak ni tadi. Okey tuan-tuan, sebelum Joe terlupa, ada lagi satu kita nak unboxing ni, AHD reverse camera. Cara pemasangan tuan-tuan boleh tengok video-video yang ada dekat sebelum ni, nanti Joe akan letakkan link description. Dia ada bagi wire. Okey, sama je dengan kamera-kamera lain. Ini wire power untuk kamera. Dan lagi satu, ini dia AHD camera. Berbeza dengan kamera-kamera lain, AHD ni 720 pixel punya kamera. So cantik kamera dia. So kamera dia macam ni, cantik tuan-tuan. Kamera dia cantik tuan-tuan. Nampak tak kamera dia? So dia macam fish eye sikit kamera dia. So sama je dengan kamera-kamera lain. Okey, right. So Joe nak tunjuk, Joe nak sambung sikit lagi cara pemasangan dekat belakang Android player ni. Alright, jom kita tengok.
Okey tuan-tuan, sekarang Joe nak tunjuk pemasangan bahagian belakang ringkasnya, sebab kita tak ada buat pemasangan dekat kereta tau sebenarnya. Kita cuma buat pemasangan kat sini dan cuma kita nak review produk ni, sejauh mana bagusnya produk ni, and then lepas tu selesai projek kita. Kita nak tengok apa yang ada dekat belakang dia ni. Okey, so kalau tuan-tuan perhati kat belakang ni, ini bahagian main socket dia. So segala main socket tadi, ini yang main socket, tapi kita akan tukar main socket ni. Biasanya kita biasakan guna PMP punya. So tuan-tuan just plug kat sini. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan masuk kat sini macam ni. Okey, so dia takkan tersilap tuan-tuan. Tuan-tuan just masuk, cucuk dengan cucuk di bahagian kenderaan tuan-tuan. So ini kita gunakan PMP, kita tak banyak guna wire ni Alright, lepas tu kita nak sambung lagi. Ini dia wire yang input komponen dengan output punya komponen. Dekat sini semua ada tuan-tuan. Ada rear camera punya kabel, ada RCA out apa semua, lepas tu M punya komponen apa semua ada kat sini. Ini just tuan-tuan just plug kat sini sahaja macam ni. Okey, boleh nampak So tuan-tuan plug. So dia takkan tersilap tuan-tuan Kalau 16 pin, tuan-tuan masuk balik 16. Kalau kata 20 pin, tuan-tuan masuk je 20 pin. Okey, dia takkan tersilap tuan-tuan. Okey, so tuan-tuan jangan risau. Okey, boleh nampak Okey, seterusnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kat sini, kita nak pasang ini untuk wire untuk reverse camera punya tadi, reverse camera. So yang ini dua part ni tuan-tuan, bila tuan-tuan guna PMP punya wire, dia akan direct terus dengan PMP. Ini kalau saya tengok dekat sini, dia ada 10 pin. Okey, 10 pin ini tuan-tuan Ni 10 pin. Okey, ni 10 pin. Tuan-tuan cucuk kat sini. Alright, lepas tu kita nak masuk lagi. Ini pula untuk USB. Okey, ini jangan silap Ini untuk pendrive punya kabel. So pendrive punya kabel untuk apa? Berapa? 4 pin. 4 pin tuan-tuan masuk balik dekat slot 4 pin. Ini slot 4 pin tuan-tuan Okey, ini slot 4 pin. So 4 pin masuk balik slot 4 pin. Okey, dan satu lagi ini pun wire USB juga. Yang ini 6 pin. Kalau tuan-tuan pasti ini 6 pin. So dia takkan tersilap. So jangan tersilap masuk sebab Joe pernah berlaku silap masuk benda ni. So Joe punya pendrive habis burn, terbakar terus. Okey, yang ini 6 pin. Ini 6 pin. Okey, ini untuk SIM. Tuan-tuan nak pasang SIM kan? Ini kabel untuk SIM. So Joe ringkaskan sikit video ni. SIM ni lebih kurang dalam 12 pin. 12 pin. Okey, 12 sikit 14 pin macam tu. Tapi dia takkan tersilap bila tuan-tuan pasang. Okey, ni di bahagian atas sekali tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, ni bahagian atas sekali. Joe cuba pasang. Okey, ni bahagian atas. So tuan-tuan plug kat sini. So settle. Alright, ada lagi satu sebelum Joe terlupa. Sebelum Joe terlupa. Ini antena. Antena kabel, okey. So antena kabel dengan 4G punya signal sama, lebih kurang sama, tapi tuan-tuan jangan silap. Kalau GPS dia akan tulis GPS, ini GPS, okey. Ini GPS, tuan-tuan masuk kat sini. Ini GPS, tuan-tuan masuk kat sini. Alright, dengan satu lagi ini 4G punya, yang panjang ni untuk 4G So tuan-tuan letak dekat atas dashboard nanti Okey, settle tuan-tuan. Itu dia cara pemasangan dia. Simple, sangat senang. Baik tuan-tuan, kita dah pasang semua kat belakang ni. Sekarang ni Joe nak buat pemasangan dekat kereta. Tapi Joe nak minta maaf, video ni Joe tak ada buat cara pemasangan. Tapi Joe akan review apa ada dekat dalam ni, sebab Joe nak ringkaskan sikit. Joe tak nak terlalu panjang video ni. Dah ada yang video-video sebelum ni dekat dalam kita buat dia. Tuan-tuan boleh rujuk video yang ada. Cuma Joe akan review player ni, apa yang ada dekat dalam ni. Sebab Joe nak beritahu sebelum Joe terlupa, player ni dilengkapi dengan DSP, okey, Digital Sound Processor, okey. So betul tak sebutan Joe tu? Joe rasa betul, Digital Sound Processor, dan 2 gig memori, 2 gig RAM, 32 gig internal memory. So Joe nak buat pemasangan tau, tapi sorry, kita akan pergi review je. Alright gang, jom follow Joe. Sebelum Joe terlupa kan. Nanti kalau tuan-tuan nak dapatkan dia, Joe akan letakkan link di bahagian description. Tuan-tuan boleh dapatkan di Shopee ataupun Facebook pun. Joe tak silap ke, dia orang ni ada, Stinger ni ada dekat Facebook. Okey geng, Joe dah siap pasang tau sebenarnya, tapi Joe nak ringkaskan cerita. Joe tak nak buat video pemasangan sebenarnya. Nanti tuan-tuan rujuk dekat link yang Joe akan sertakan sekali. Sebab dekat dalam video-video Joe yang lepas-lepas banyak dah
video pemasangan. Nanti tuan-tuan follow yang itu. Jo dah pasang player Stinger ni dekat dalam Alza biru ni berserta dengan reverse camera. Cuma kali ni kita nak review apa yang ada dekat dalam player ni. Okay, let's go gang. Kita masuk kat dalam kereta ni, kita nak review player tu. Apa yang ada dekat player, spek dia semua macam mana. Let's go. Jo sekarang ada dekat dalam Pro 2 Alza. Alright, kita nak review player ni, apa yang ada dekat player ni. Okey, jom kita nak open player ni. So macam biasa nanti kita kena open dulu player ni, kita kena tengok Alright tuan-tuan, ini player yang Jo pasang. Okey, Stinger MTK processor, 2GB RAM, 2GB RAM dengan 32 internal memory, 32GB internal memory. Dia punya processor MTK processor So dia ada Stinger ni ada keluar dua jenis processor, satu MTK, satu lagi T5. Yang Jo guna ni MTK So memang high performance punya processor lah. Alright. So bila tuan-tuan pasang je, benda pertama yang akan keluar sebenarnya ini dah start jalan sebenarnya. Kalau kata baru pasang je, tuan-tuan dia akan keluar lebih kurang macam ni. So kita akan reboot dulu Okey, kita akan reboot. So dia akan tunggu sekejap, dia akan restart macam ni. Okey, bila tuan-tuan pasang je baru tuan-tuan pasang, dia akan keluar logo Stinger macam ni. Okey, dia akan keluar logo Stinger. Tuan-tuan tunggu sekejap, dia akan loading dulu dalam beberapa minit. Okey, bila tuan-tuan beli, tuan-tuan kena cari frame tau yang sesuai untuk 10.1 inci. Player ni bersaiz 10.1 inci tuan-tuan Okey, bila tuan-tuan dah restart je player tadi, dia akan keluar macam ni tuan-tuan. Okey, dia akan keluarkan macam ni. So Jo difahamkan player ni Android version 10, Android version 10, and then kelebihan ini yang memang sangat-sangat kita teruja sangatlah. Player ni dilengkapi dengan SIM. Okey, so Jo dah pasangkan SIM dia. Jo dah pasangkan dia punya SIM dekat dalam ni. Kalau boleh cameraman tunjuk sikit Okey, boleh nampak ke? Okey, ini dia punya SIM. So kalau untuk model MTK processor ni dia ada SIM. Okey, tuan-tuan boleh masuk SIM dekat dalam ni. Okey, sekejap Jo buka kan. Tuan-tuan boleh slot SIM dekat dalam SIM dalam ni, dan tuan-tuan boleh menggunakan function SIM ni. Alright, lepas tu ada USB lah. Dia ada sediakan dua USB. Okey, dua USB kat dalam ni. Jo dah pasangkan siap-siap dalam ni So Jo letak dekat dalam glove box ni Jo simpan dalam glove box. Alright, itu kelebihan player ni. Dia ada SIM dengan 4G punya signal. Okey, dia punya 4G signal Jo dah letak dekat depan sana. Nampak tak? Hujung sana sikit tu. So Jo dah letak dengan sekali dengan GPS. Belakang GPS tu 4G signal punya receiver. Okey, 4G signal antena receiver lah. So Jo dah letak depan sana, Jo dah pasang, Jo dah simpan kat depan sana. Jadi player ni tuan-tuan boleh gunakan dua function internet yang ada. Satu, tuan-tuan boleh guna daripada SIM card tadi. Yang kedua, tuan-tuan boleh gunakan Wi-Fi receiver. So maksudnya kalau kata tuan-tuan nak dapatkan mana-mana daripada handphone kan, hotspot share kat dia pun boleh. Okey, so ada dua function. So dekat sini kalau tuan-tuan pasang, kalau kata Wi-Fi, tuan-tuan just tekan kat sini dan tuan-tuan carikan Wi-Fi kat sini lah. Memang ini kelebihan Stinger MTK ni So Stinger MTK 10.1 boleh include sekali dengan SIM data. Alright. Okey, kelebihan lain lagi player ni. Okey, Jo cerita sikit Jo cerita sedikit. Dia menggunakan MTK processor 8007 high quality processor. Okey, MTK 8007 high quality processor. Okey, dia punya resolusi screen dia 1024. Lepas tu dia ada lagi lah GPS full 4K HD player, semua dia ada. And lepas tu dia punya radio tuner dia sekali dengan RDS system, radio data system. Radio data system ni macam mana tuan-tuan nak on dengan dia? So tuan-tuan pergi dekat bahagian home, lepas tu tuan-tuan masuk dekat setting. Bila tuan-tuan pergi kat setting, ada car setting kan. Car setting ni, lepas tu tuan-tuan masuk factory reset. Ni cara-cara dia lah. Lepas tu dia punya password 4x0. Okey, dan tuan-tuan pastikan RDS ni enable. Okey, tadi Jo dah dia disable tadi, sekarang ni Jo dah enablekan dia balik. Okey, bila tuan-tuan enable, dia akan keluar satu dekat sini tau. Sebenarnya kat sini dia akan keluar, dia akan tulis hot FM, tapi dia mungkin akan makan masa sikit that time. Mungkin bila tuan-tuan 2-3 kali on off radio ni, dia akan on balik benda ni. Sebab ini dia akan receive daripada stesen radio tu. Cuma lambat sikit receive dia. Tapi bila tuan-tuan dah
onkan dia, mungkin dalam sejam 2 jam tuan-tuan dah boleh dapat balik IDS tu. Okey, alright. Dan function-function lain lagi Jo akan terangkan. Alright. Android Player Stinger MTK processor ni dilengkapi dengan 2.5 HD glass cap HP glass touch screen. Okey, lepas tu lagi dia ada IPS screen multi angle, bermaksud daripada tepi boleh tengok, daripada atas bawah, so dia multi angle IPS screen. Alright. And then lepas tu dia 48 watt untuk 4 speaker dengan 4 maximum power output, bermaksud dia setiap satu speaker tu 48 watt dia keluarkan untuk 4 speaker. Alright. And then lepas tu lagi dia ada mirroring support. Okey, dia ada mirroring support. Lepas tu ada macam-macam function kalau tuan-tuan tengok dekat dalam ni. So dia dekat dalam ni. Bila tuan-tuan beli je player ni, so dah ada kat assist audio setting, dah siap install dengan YouTube. Okey, ada YouTube. Right. Lepas tu kalau tuan-tuan pasang dekat dalam ni, dia ada 6 TV My, boleh tengok TV apa semua dekat dalam ni. Lagi apa yang Jo nak cerita, apa kelebihan ada dekat dalam radio ni. Kalau tuan-tuan mementingkan audio system bunyi kan, radio ni dilengkapi dengan digital sound processor. Okey, bila tuan-tuan buka, pergi dekat audio setting ni, dekat dalam audio setting ni ada 16 setting untuk audio system. Alright, dengan boleh setting untuk front dengan rear punya digital sound processor ni, DSP digital sound processor. Dan lepas tu tuan-tuan boleh tengok dekat sini ada bass strength, tuan-tuan boleh setting bass macam mana, depan lebih ke belakang lebih. Lepas tu surround, dan tuan-tuan boleh setting untuk 4 speaker sekali kan. Lepas tu sound fill, tuan-tuan nak bunyi depan lebih ke belakang lebih ke macam mana. And then bass filter pun ada dekat sini, tuan-tuan boleh setting bass filter. Alright, macam-macam ada dekat dalam ni. And then lepas tu lagi satu, ini untuk kelebihan, dia dah masukkan sekali dengan DSP system, digital sound processor. Ada 16 setting kat sini, ada 16 band EQ. Okey, yang tuan-tuan boleh guna. So tuan-tuan masuklah, kalau kata tuan-tuan masuk kat sini terlalu banyak, tuan-tuan boleh explore. So Jo ceritakan yang basic sahaja. Okey, sebab kalau kita nak ceritakan semua terlalu banyak. Okey, Jo recommendkan sound dia pun boleh tahan juga, baik juga. Okey, alright tuan-tuan, kita nak cuba macam mana sound system dia, macam mana bunyi radio ni. Tapi Jo dah connect dengan handphone Jo untuk kita play non copyright punya song. Okey, so kita pergi dekat kita pergi kat Bluetooth, and then lepas tu kita play satu lagu. Contohnya Jo play lagu yang Jo play lah. Oh, dah masuk mesej pula. Okey, so ni lagu yang Jo test lah. Okey, boleh dengar aku ni lagu yang Jo test. So kita pergi dekat equalizer tadi. So pergi masuk equalizer. Ini default punya equalizer. Dan kita nak tukar pergi ke, tengok kita cuba pergi dekat satu rock punya ke. Okey, Jo kuat kan? Kita test sekejap Kita boleh adjust the sound dia kat sini. And then sound fill, Jo kita cakap kuat sikit tau. Ini sebelah kiri punya speaker, ini sebelah kanan, ini sebelah belakang, belakang kanan, dan ini belakang kiri. So Jo centerkan balik. Lebih kurang center. Alamak, center. So ini bass filter, tuan-tuan boleh kuatkan bass untuk depan. Okay, ni kurang depan, ni off terus kita punya bass. Kalau nak bass depan kuat, kita masuk ni. Ini untuk belakang punya bass. Okay, memang tune dia punya speaker. And then dia punya surround, tuan-tuan boleh adjust. Kalau nak lebihkan depan, bahagian depan surround, ataupun bahagian kiri. Okay, so Jo masuk default balik. Dan lepas ni equalizer, tuan-tuan boleh adjust macam-macam. So Jo turunkan semua. Okay, Jo turunkan semua. So memang habis. Lepas tu kita naik balik. Katalah kita tekan semua. Oh, boleh pecah speaker. Kan? So ada banyak setting. Tuan-tuan tengoklah mana-mana setting. Sebab Jo pun bukan pandai sangat untuk setting default ni, setting equalizer ni. Tapi kalau kata nak senang, tuan-tuan boleh pilih je mana-mana jenis. Contoh Jo ambil satu jazz, katakanlah jazz. So ni Jo ambil, contohlah Jo tukar pergi ke sini, pergi ke rock. Memang sedap punya dia. Okay, so tuan-tuan boleh adjust bass strength, semua ada dekat sini. Okay,
So Jo slowkan sikit. Kuat sangat. Kuat sangat kan. So ada 16 EQ setting kat sini. Tuan-tuan boleh adjust sendiri apa yang tuan-tuan nak kat sini. Alright. Layer ni dilengkapi DSP. Satu dia ada DSP. Lepas tu dia ada SIM slot untuk tuan-tuan boot in data dekat dalam ni. So tuan-tuan masuk je SIM, tuan-tuan terus play. And then dia dah dilengkapi dengan IPS screen. Ada banyak lagi, so kita tengok, kita explore lagi apa dekat dalam ni. Okey, lepas tu jom nak cerita sikit macam mana kita nak setting untuk SIM, okey, player ni. So tuan-tuan pergi dekat setting, lepas tu tuan-tuan pergi dekat network dengan internet, and then lepas tu tuan-tuan pergi dekat SIM card, alright. And tuan-tuan onkan SIM card slot ni. Macam Jo tak boleh on sebab Jo tak masukkan SIM, Jo tak ada SIM sample, SIM untuk Jo demo. Okey, ini dia punya SIM-nya slot. Okey, cara dia tuan-tuan buka, tolak dia ke atas. Okey, so macam ni kan, tuan-tuan tarik dia, tuan tolak ke atas, lepas tu tuan-tuan kena masukkan SIM kat dalam ni. Bila tuan-tuan masuk je SIM kat dalam ni, alright, lepas tu tuan-tuan boleh onkan SIM slot ni. Okey, on SIM slot ni. Bila tuan-tuan dah on, tuan-tuan kena reboot balik. Tuan-tuan tekan button reboot ni balik. Okey, macam ni kan, tekan button reboot ni balik, lepas tu tuan-tuan reboot. Bila tuan-tuan reboot, nanti automatic SIM ni dah boleh guna semula. Tapi pastikan ada data lah untuk SIM ni. Alright. Okey, bila tuan-tuan dah connect dengan Bluetooth handphone tuan-tuan, so antara lagi satu fungsi, so tuan-tuan boleh buat call daripada sini, buat call dengan receive call. Tengok, dah call masuk. Nampak contoh kan. So Jo cuba angkat sikit. Hello Fiz. Jap, aku call balik jap tengah buat video ni, nanti kita call sembang balik. Okey. Lagi satu sebelum Jo terlupa, okey. Okey, sebelum Jo terlupa, tuan-tuan boleh tukar dia punya team ni. Tuan-tuan pergi dekat setting, lepas tu tuan-tuan pergi dekat home application ni, home app ni. Tuan-tuan ada 3 team dekat dalam ni. Okey, nampak tak? Okey, Jo tukarkan antara satu. Ini team yang pertama. Okey, ni team yang pertama. Lepas tu tuan-tuan boleh tukar lagi dekat sini. Kalau tuan-tuan nak guna team yang kedua, ini team kedua. Dia jadi menu 2. Nampak tak? Lebih kurang sama jugalah. Dekat-dekat sama dengan team yang pertama tadi, tapi lain sebenarnya. Dan paling cantik lagi, team yang number 3 ni. Ni cantik ni kemas dia punya team. Nampak tak? Alright. So lepas tu function-function lain lagi. Jo buka lagi, kita pergi dekat car setting. Dekat dalam car setting ni, tuan-tuan boleh masuk dekat factory setting. Password factory setting ni 4x0, tekan OK. Dekat dalam ni tuan-tuan boleh tukar logo setting. Kalau kata macam bila player ni nak start kan, tuan-tuan boleh pilih logo jenis kereta apa yang tuan nak lah. Kalau kata Peugeot lah, kalau kata Myvi, kalau Lexus lah, ikut pada jenis kereta tuan-tuan kan. Proton, Pro 2 semua dia orang dah masuk kat dalam ni. Okey, so macam yang Jo guna ni, sekarang Jo gunakan Stinger punya logo. Bila kita restart, kita start player tadi, dia ada Stinger logo kan. Yang ini pula tuan-tuan boleh tukar untuk mana-mana logo lain. Alright. Okey, kita nak merungkai lagi apa kelebihan player ni. Jo difahamkan player ni dia ada satu function power on volume limit. Apa tu power on volume limit? Contohlah kan, ni setting tu kat sini tau. Masuk setting dulu, lepas tu kita pergi dekat car setting, and then lepas tu kita masuk dekat base setting. Alright, ni dia power on volume limit. Kalau tuan-tuan antik dia, bermaksud bila kita off je kunci, katakanlah Jo dengar radio kuat kan, Jo dengar radio tu kuat, tiba-tiba Jo off kan player ni, Jo off kunci, lepas tu Jo masuk lagi. Kalau antik, dia akan terus kuatkan radio tu. Tapi kalau tuan-tuan tik dia, contoh macam sekarang Jo tengah gunakan ni, Jo dah tik kan, Jo dah tik dia, dan lepas tu Jo pergi kat sini, katakanlah Jo dengar lagu, Jo dengar kuat tau, Jo kuatkan sekejap ya. Okay, Jo kuat. Okay, lepas tu tiba-tiba Jo tutup radio ni Jo tutup radio. Katakanlah Jo turun kereta dan Jo tutup radio ni. Nanti bila tuan-tuan buka je balik radio ni, okey, kan, dia akan automatic playkan radio ni. Dia akan play balik radio ni, tapi dengan volume yang rendah. Biasanya Jo difahamkan dia akan play balik ke nombor 5 punya volume. Okey. Okey, sekejap ya. Jo cuba buka tengok Kalau katalah macam contoh Jo buka radio kan. So Jo akan balik ke tak boleh dengar panjang, nanti copyright claim. So bermaksud kalau kita off radio tu dalam keadaan kuat, bila kita on balik,
dia akan slowkan radio ke volume button nombor 5. So dia takkan kuatkan lah. So dia akan slowkan balik. Itulah guna dia power on volume limit. Maksudnya kita on, dia akan slowkan balik. Lepas tu Stinger MTK Android Player 10.1 ni dilengkapi juga dengan fast boot. Okey, fast boot ni contohlah Joe offkan radio sekarang. Joe offkan radio, lepas tu Joe on balik. Okey, bila Joe on balik, dia terus pergi ke skrin yang depan ni. Maknanya dia tak ada dah, orang kata dia tak ada nak tunggu dia loading balik, nak keluar logo sampai lama-lama kan. Dia terus, dia fast boot, dia akan keluar terus. Dan lagi satu ni, button tepi ni, bila tuan-tuan buka lampu malam kan. Okey, bila tuan-tuan siang dia terang, bila waktu malam dia akan gelap sikit. Ini lampu button ni kan. Button punya lampu-lampu kat button ni pun tuan-tuan boleh tukar dekat car setting, pergi dekat base. Lepas tu tuan-tuan turun dekat bawah ni, dia ada tulis ni, dia ada tulis panel color. Okey, panel color ni tuan-tuan pergi kat sini, tuan-tuan boleh tukar color. Nampak tak? Warna, macam-macam warna dekat sini. Ikut pada tuan-tuan lah, suka color apa kan. Okey, tuan-tuan boleh tukar color dia. Lepas tu ada banyak lagi lah function-function lain macam night brightness apa semua. Okey, lagi satu, sebelum Joe terlupa, bila tuan-tuan nak pasang player ni, okey, ada dua antena signal receiver, satu GPS receiver, satu lagi 4G antena punya receiver. Pastikan letak di bahagian sana So boleh tunjuk sikit kalau boleh tunjukkan sikit, zoom kat ujung sana tu, nampak tak? So Joe dinasihatkan oleh supplier radio ni, supplier Android player daripada Stinger MTK ni. So dia ada dekat ujung, letak dua benda tu dekat ujung sana. Receiver, signal receiver untuk 4G punya, yang depan tu 4G untuk SIM card, dan belakang tu untuk GPS player kita. So kalau boleh letak di tempat yang tak terhalang, macam Joe letak kat depan sana. So jangan sorok benda ni sebab bila tuan-tuan sorok, signal untuk 4G antena akan berkurangan. Dan lagi apa yang ada dekat dalam ni, okey, support AHD camera. Okey, ni AHD camera Joe dah pasang kan. AHD camera, Joe try reverse sikit. Okey, tengok ni, ini AHD camera, memang sangat-sangat clear kamera dia. Okey, dah Joe pasangkan. So kamera ni 720 pixel punya kamera. Okey, so apa itu AHD camera? Analog high definition camera. Okey, so lain-lain tu sama juga dengan kereta-kereta biasalah. So far takat ni Joe test benda ni memang sangat-sangat baik. Alright, Joe recommend untuk yang mencari player Android, Joe recommendkan player ni. Okey tuan-tuan, kita dah settle review player tadi. So memang sangat bagus kan player tu kan. Alright, Joe difahamkan oleh seller. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat Shopee ataupun daripada link Facebook yang akan dia bagi. Bila tuan-tuan nak dapatkan diskaun daripada seller, tuan-tuan kena share video Joe ni. Share dekat mana-mana, dekat FB ke apa, and then hashtag, kita buat dia dengan hashtag Stinger Android Player. Okey, dua hashtag kita buat dia dengan hashtag Stinger Android Player. Lepas tu tuan-tuan screenshot yang tuan-tuan dah share, send dekat seller ni, dia akan bagi diskaun kat tuan-tuan. Berapa diskaun Joe tak tahu, itu istimewa untuk tuan-tuan. Alright tuan-tuan. Okey tuan-tuan, settle untuk video kali ni. So tak dikatakan. Okey, Stinger 2GB RAM ni dengan 32GB internal memory ni memang sangat-sangat awesome. So ini reverse camera kita dah pasang dah tadi. Memang sangat-sangat clear reverse camera. Harga RM650 tau. RM650 sekali dengan reverse camera. Dan seller sangat-sangat bermurah hati. Bagi lagi t-shirt, bagi lagi dengan stiker sekali. Alright tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak kepada Stinger kerana sudi taja barangan untuk video kita buat dia kali ni. Dan terima kasih juga kepada M Boutique Hotel Station 18 Ipoh ni yang sudi taja lokasi penggambaran untuk Android player Stinger 10.1 inci Android player ni. Dan tuan-tuan mesti dapatkannya, harga murah je, RM650 sekali dengan reverse camera AHD. Dan tuan-tuan juga dapat, selagi stok masih ada, tuan-tuan boleh dapat t-shirt dengan stiker sekali. Alright, itu saja video untuk minggu ni. So kita jumpa lagi next video. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa kalau datang Ipoh, jangan lupa datang ke Hotel M Boutique Hotel Station 18. Hotel cantik dekat Ipoh ni. So tuan-tuan kena datang, kena menginap kat sini. Klasik hotel, sangat-sangat relax. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada tuan-tuan yang terus setia bersama dengan channel kita buat dia. Alright, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Terima kasih tuan-tuan.